Salah? Salah lagi? Salah lagi? Susah ni nak ada pecahan ni. Murid selalu salah. Macam mana nak bagi murid faham? Ajar banyak kali pun salah lagi. Anda ada masalah sebegini? Janganlah pening. VG Boys ada solusinya. Pasukan VG Boys telah berjaya menghasilkan produk inovasi bagi menyelesaikan masalah dan memudahkan murid terhadap operasi penambahan pecahan, khususnya pecahan yang penyebut yang berbeza bagi murid sekolah rendah tahun 4. Bagi produk inovasi di sebelah saya, kami telah mencipta PPP, iaitu Papan Permainan Pecahan yang diberi nama G-Fractions. Inovasi G-Fractions mempunyai dua komponen utama, iaitu papan penambahan pecahan dan papan pertukaran pecahan. Dengan adanya G-Fractions ini, maka murid akan memperolehi pemahaman yang mendalam terhadap topik operasi penambahan pecahan serta dapat menarik minat mereka terhadap topik ini. Baiklah, sekarang kita akan lihat kepada panduan menggunakan inovasi G-Fractions. Sekarang kita lihat kepada papan penambahan pecahan. Bagi memulakan aktiviti ini, murid perlu memilih satu kad bulan dan satu kad bintang secara awak untuk diletakkan di tempat yang telah disediakan. Baiklah, sekarang kita lihat kepada ayat matematik yang telah dikongsikan, iaitu 6/7 tambah 3/4 sama dengan berapa? Jadi sekarang kita lihat pada kad soalan, terdapat perwakilan untuk warna dan nombor. Seterusnya, murid akan melengkapkan kotak ini menggunakan kad nombor. Murid akan mengambil nombor mengikut nombor yang ada pada soalan. Jadi kita tengok warna biru ada dua. Jadi murid perlu mengambil kad nombor 7 sebanyak 2 keping dan warna merah iaitu nombor 4 juga sebanyak 2 keping. Seterusnya, murid perlu melekatkan kad nombor ini pada kotak yang telah disediakan menggunakan taging yang telah disediakan dalam kotak inovasi G-Fractions ini. Baiklah, sekarang kita telah melengkapkan kotak pemilihan ini, iaitu mengikut soalan. 6 pada kotak warna kuning, 7 pada kotak warna biru, 4 pada kotak warna merah dan 3 pada kotak warna hijau. Baiklah, seterusnya murid perlu menyelesaikan operasi yang terdapat pada formulah ini, iaitu 6 darab 4 akan menghasilkan jawapan 24. Murid perlu menulisnya di bahagian ini. 7 darab 3 21 dan 7 darab 4 akan menghasilkan jawapan 28. Baiklah, seterusnya murid perlu menyelesaikan penambahan pecahan ini, iaitu 24 tambah dengan 21 akan menghasilkan jawapan 45. Dan murid perlu menulis semula penyebut di bawah ini pada warna yang telah disediakan di bawah. Okay, maka murid akan mendapat jawapan 45/28. Okay, seterusnya kita lihat kepada bahagian ini telah dilabelkan dengan huruf M, iaitu 45, dan N 28. Di sini terdapat petunjuk, iaitu jika nilai M lebih kecil daripada nilai N, maka itu adalah jawapannya. Tapi jika nilai M lebih besar daripada nilai N, kita akan teruskan ke papan yang seterusnya. Jadi kita lihat nilai M dekat sini lebih kecil atau lebih besar daripada N? Ya, lebih besar daripada N kan? Jadi kita akan teruskan ke papan yang seterusnya. Baiklah, setelah kita selesai dengan papan penambahan pecahan, sekarang kita akan beralih pula kepada papan pertukaran pecahan. Sebelum ini kita telah mendapat satu pecahan jawab yang iaitu 45/28. Jadi kita akan menggunakan papan ini untuk menyelesaikan masalah pecahan tidak wajar kepada pecahan yang bercampur.
kapal ini, kita akan menggunakan hutang dan pembangkau yang telah disediakan. Sebelum ini, kita telah memperoleh nombor 4528. Jadi, kita perlu menulis nombor 28 terlebih dahulu pada setiap bahagian bawah kotak ini. Setelah selesai menulis nombor ini, kita akan mengambil bilangan hutang sebanyak nombor yang tertera pada M, iaitu 45. Jadi, murid akan mengira hutang ini satu persatu untuk mendapatkan nilai 45. Dalam dengan saya ini, terdapat 45 biji hutang. Jadi sekarang kita akan masukkan hutang ini ke dalam setiap batu yang telah disediakan. Kita lihat sini nombor di bawah batu ini ada berapa. Jadi murid hanya boleh memasukkan bilangan hutang sebanyak 20 biji saja. Jadi nilai maksimum. Baiklah, sekarang di dalam batu yang pertama terdapat 28 biji hutang. Jadi murid akan menulis di belakang pada batu yang pertama. Baiklah, sekarang kita ada bagi beberapa lagi biji hutang. Jadi kami kira sekali lagi dan memasukkannya pada batu yang kedua. Setelah membuat pengiraan, hanya terdapat 17 biji hutang sahaja pada batu yang kedua. Jadi boleh kamu tulis dengan 17 biji hutang pada batu yang kedua. Untuk batu yang ketiga, sudah tidak ada hutang, jadi tidak perlu menggunakan batu yang ketiga. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan ke bahagian seterusnya. Menggunakan batu yang diberikan ini, kemudian kita lagi untuk mengisi nombor berdasarkan penyebut ABC yang telah disediakan. Contohnya, ini merujuk kepada bilangan bekas yang penuh. Bila bilangan hutang dalam bekas yang tidak penuh, dan C bilangan hutang dalam bekas yang penuh. Jadi kita akan mulakan dengan langkah yang pertama, iaitu A, itu bilangan bekas yang penuh. Kita melihat di sini bilangan bekas yang penuh menunjukkan bahawa nombor di dalam bakul dan juga nombor di bawah bakul adalah sama, iaitu 28. Jadi hanya ada satu saja bakul yang penuh. Maksudnya kita tulis nilai 1 pada kotak A. Kita teruskan pula kepada kotak B. Kotak B menunjuk kepada bilangan hutang dalam bekas yang tidak penuh. Bekas yang tidak penuh masuk bilangan hutang dalam bakul tidak sama dengan bilangan hutang di bawah bakul itu. Jadi di sini kita dapat lihat pada bakul yang kedua nilainya ada 17, tapi di bawah itu berapa? Maksudnya dalam bakul ini ada 17 biji hutang. Jadi kita akan tulis 17 pada kotak B. Ayat sekali ialah kotak C. Kotak C ialah bilangan hutang dalam bekas yang penuh. Dapat bilangan hutang di bawah kotak, iaitu 28. Jadi tuliskan nilai 28 pada kotak C. Jadi inilah jawapan akhir bagi soalan 6/7 tambah 3/4, iaitu 1, 17/28 dalam bentuk nombor itu. Pintu, tutup jendela, karena nih lagu boleh bikin kaprok telinga. Sampai senggol mata jago, pacak